Komunikasi merupakan proses pemindahan maklumat, perasaan, idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Ia merupakan seni menyalurkan idea-idea dan sikap seseorang individu kepada seorang yang lain. Ia memerlukan beberapa kemahiran komunikasi agar idea yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pendengar. Komunikasi lisan merupakan penyampaian atau percakapan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat pertuturan. Setiap komunikasi memerlukan beberapa jenis retorik. Retorik merupakan seni pemakaian bahasa untuk menyampaikan idea dengan menarik dan berkesan dalam sesuatu wacana, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan retorik dalam penulisan dikatakan berupaya untuk mempengaruhi sikap dan pendirian orang ramai. Antara ciri-ciri komunikasi lisan ialah berbentuk lisan, iaitu satu proses komunikasi yang melibatkan suara. Ciri seterusnya melibatkan secara langsung di antara dua orang atau lebih. Dan ciri yang ketiga ialah proses pemindahan maklumat atau idea secara lisan atau dihantar daripada seorang individu kepada seorang individu kepada seorang atau sekumpulan pendengar. Dan ciri terakhir ialah menitik beratkan kepada nada suara, bahasa yang digunakan, kepastian sebutan dan kelancaran perkataan yang digunakan. Jenis-jenis komunikasi lisan terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Manakala komunikasi lisan secara tidak langsung merupakan komunikasi yang menggunakan media atau alat perantaraan berupa telefon, komputer, televisyen atau alat yang lain sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikasi. Bentuk komunikasi lisan sahala ialah taklimat, pengumuman, pidato, ucapan, syarahan, penyampaian arahan atau panduan dan pengacaraan majlis. Seterusnya pula ialah isu. Penerapan kemahiran komunikasi yang kurang dalam kalangan pekerja am menyebabkan mereka kurang pengetahuan tentang komunikasi lisan. Oleh yang demikian, beberapa masyarakat kurang kemahiran komunikasi akibat kurang pengetahuan tentang komunikasi lisan. Mungkin ia disebabkan beberapa faktor, iaitu kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain selain kurang penglibatan dalam komunikasi, iaitu tidak aktif atau kurang berminat dalam perbualan yang menyebabkan terhalangnya aliran komunikasi. Ini membawa kepada banyak kesan kepada seseorang jika kurang mempraktikkan komunikasi lisan, iaitu membawa kepada salah faham antara satu sama lain kerana mesej yang disampaikan tidak difahami dengan betul. Selain itu, berlakunya beberapa konflik antara komunikasi yang tidak mencukupi atau komunikasi yang membina boleh menyebabkan konflik individu dalam pasukan. Jadi, pengkaji menjalankan tentang komunikasi lisan secara lisan untuk menguji tahap kefahaman komunikasi lisan dalam kalangan pekerja am. Objektif kajian. Pertama, menguraikan jenis-jenis komunikasi lisan. Kedua, mengenal pasti tahap kefahaman pekerja am tentang komunikasi lisan. Metodologi. Bentuk kajian. Bentuk kajian yang digunakan oleh kumpulan kami bagi menyelesaikan kajian tentang komunikasi lisan dalam kalangan pelajar am UNIZA adalah kajian kualitatif. Bagi kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini dijalankan ke atas pekerja am UNIZA berkenaan untuk mendapatkan pendapat mereka tentang komunikasi lisan yang digunakan di kalangan pekerja am. Terdapat 3 jenis teknik temu bual, iaitu temu bual formal, temu bual tidak formal dan temu bual terbuka. Sebenarnya menerusi temu bual dapat membantu pengkaji mengetahui perkara yang tidak dapat diperhati secara langsung daripada responden. Borang temu bual yang direka dibentuk oleh kami mengandungi 10 soalan. Semasa proses temu bual, rakaman suara telah dilakukan untuk memastikan maklumat tidak tercicir kerana kami tidak mampu mencatatkan semua maklumat dengan sepantas dalam catatan nota. Selain itu, temu bual dijalankan dengan menggunakan bahasa Melayu. Kandungan temu bual telah dirakam dan dikumpulkan. Kemudian, kesemua maklumat temu bual telah ditulis semula dalam bentuk jadual dan rajah. Kaedah pemerhatian juga dijalankan supaya kami dapat memerhati sendiri di kawasan kajian. Kaedah ini membolehkan kami lebih memahami situasi sebenar yang hendak digambarkan oleh responden.
Pemerhatian ini dilakukan dalam persekitaran semula jadi tanpa manipulasi atau campur tangan pemerhati. Seterusnya, kaedah penganalisisan data. Kaedah yang pertama yang kami guna dalam menganalisis data yang diperoleh ini adalah melalui kaedah pengesahan data. Hal ini adalah untuk memastikan data yang kami perolehi tidak berat sebelah, tiada penipuan dan tiada sabotaj. Seterusnya, kaedah berkualitatif digunakan kerana lebih fleksibel, iaitu membolehkan kami mengikut aturan penyelidikan seperti apa yang dikehendaki agar tugasan tersebut dapat memudahkan kami melakukan penganalisisan terhadap data yang diperolehi melalui data-data daripada jenis-jenis komunikasi lisan yang digunakan dalam pekerjaan akan dirumus oleh kami.